bab talak ni adalah suatu perkara yang dibenarkan di dalam Islam, ya, ada disebut dalam Quran, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin atau tasrihum biihsan, surah Al-Baqarah 229 ada dalam Quran. Begitu juga ada ayat yang lain, surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq tuan-tuan boleh tengok dalam Quran ayat pertama lagi. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ada tuan-tuan. Surah At-Talaq ada khusus dalam Quran. Surah An-Nikah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas keserta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi yaumin wa lailatin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a mi'ata ayah kutiba minal qanitin, wa man qara'a mi'atai ayah lam yuhajjuhul Qur'an yaumal qiyamah, wa man qara'a khamsa mi'atin kutiba lahu qintarum minal ajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, sesiapa yang membaca 50 ayat, yakni ayat Al-Quran dalam sehari semalam, 50 ayat dalam Quran sehari semalam, maka tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, yakni ayat Quran sehari semalam, dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang taat. Sesiapa yang membaca 200 ayat Al-Quran tidak akan mendakwa padanya hari kiamat. Dan sesiapa yang membaca 500 ayat diberikan kepadanya pahala yang banyak. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pengurusan Masjid Al-Falah, Tuan Nazir, Siusa, Sahibul Fadilah, Tuan Imam kita, terima kasih membimbing solat berjamaah. Muazzin kita, terima kasih kerana mengingatkan kita solat 5 waktu. Para asatizat, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah, mudah-mudahan sentiasa kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, diampunkan dosa, diterima segala amal ibadah, dan terlindung daripada bala dan wabah. Amin. Sehat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Nabda biqiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Muslimin muslimat rahmat Allah, alhamdulillah kita berjumpa sebulan sekali dan kita pun sebenarnya sekadar bersama mengingat kita berada di pernah mereview kitab Fiqh Munakahat, dan seingat saya lepas kita masih dalam bab talak. Saya ingat bab talak, cuma tak ingat bab apa. Tak apa, kita tetap melihat seperti tak lalu. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan boleh bertanya, insya-Allah kalau boleh saya jawab, saya jawab. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam suasana mood merdeka, ya. Sebab tu saya mengambil kesempatan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-65. Ya, mudah-mudahan doa kita untuk tanah air kita, sentiasa negeri negara kita dilindungi oleh Allah Taala, ya, dan harapan seperti mana yang disebut dalam Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, jadi kecintaan pada negara ni tuan-tuan adalah suatu perkara yang dituntut dalam syarak, dalam syariat, sebab Nabi pun sayangkan Mekah, cintakan Madinah, kan? Bahkan ada diriwayatkan Nabi SAW bila nak berpindah ke Madinah, Nabi sempat menoleh ke Kaabah, lalu berkata, kalaulah tidak kerana perintah Allah untuk aku berhijrah ke bumi Madinah, tidak akan aku tinggalkan bumi Mekah, ya, kerana sayangkan, cintakan bumi Mekah. Nabi menzahirkan, bukan sekadar dengan perkataan, perbuatan, tetapi dengan perkataan. Ya, kalau perbuatan jangan kita lupa, ya, Nabi walaupun usia mudanya, tatkala bumi Mekah hendak dijajah, hendak diperangi, Nabi di antara orang yang sama-sama berjuang mempertahankan bumi Mekah dengan kabilah-kabilah yang lain. Nabi daripada golongan Bani Hashim. Ya, nanti ada Abu Bakar punya golongan, Omar punya golongan, ya, walaupun mereka berbeza kabilah, tetapi untuk mempertahankan Mekah mereka bersama-sama. Macam kita lah, ya kan, kat Selangor ni kan, ada Jawa, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Jawa, ada Bugis, ada apa lagi, campur lagi Bangla, Indon lagi, campur lah, banyak lah. Tapi kita sama-sama mempertahankan negeri dan negara tempat kita lah, insya-Allah. Ya, begitu. Ya, sampai boleh bercakap tu, ya. Tapi tuan-tuan tak perlulah sampai naik kata bumbung, wahai USJ, aku sayang padamu. Tak payah lah. Kan ada orang kata tu budak tu tak makan ubat lagi ke? Apa sudah. Ya, tapi zahirkan, sebab syukur kita dengan kemerdekaan yang kita ada, kita bebas daripada pelbagai sudut, termasuklah pentadbiran, walaupun tidak 100% bebas, tapi ruang tu ada. Dari sudut agama, syukur alhamdulillah, kita boleh bina surau, bina madrasah, bina musalla, bina masjid, bina tempat-tempat pengajian, tahfiz dan sebagainya, dan kita bebas untuk beramal. Masjid 5 waktu boleh masuk, walaupun bukan waktu dalam masjid pun boleh tenang ibadah, solat, zikir, doa, baca Quran, duk majlis ilmu. Sedangkan di negara yang lain, tuan-tuan tengok Palestin, Syria, Yaman, jangan kita lupa tuan-tuan, tiada kemerdekaan mutlak. Dekat masjid sembahyang dikacau, dekat masjid sembahyang dibom, tetapi kita alhamdulillah. Ya, tapi jangan kita lupa sifatnya penjajah memanglah mengambil kesempatan. Sebab itu sejarah telah membuktikan, disebut dalam khutbah 3 Jumaat yang lepas. Ya, hari ini Jumaat ni, Jumaat yang lepas, Jumaat yang 3 tu. Kan cerita pasal kiblat merdeka, dalam tu catatan menyebut bahawa penjajah bila sampai ke suatu tempat yang ingin dijajah, mereka membawa 3G. Apa dia 3G? Kita sekarang 4G, 5G. Tuan-tuan punya handphone apa sekarang? 4G ke 5G? Paling kokak pun 4G lah. 3G ni macam dah tak ada berapa jalan sangat lah. Kalau setengah handphone tuan-tuan dah tak mau dah masuk 3G tu. Ya. Saya ada handphone lama tuan-tuan. Jangankan kata 3G, 2G pun belum tentu tuan-tuan. Ya. Tapi 3G bagi penjajah, khususnya negara-negara barat, mereka tetap dengan 3G.
Goal, glory, and gospel. Jangan kita lupa tu. Goal, mengambil kesempatan kekayaan negara yang dijajah, berlaku daripada Iraq, ya, berlaku di Afghanistan. Tuan-tuan, ya tahu. Ya, di tanah Melayu dulu kerana ada timah, mereka mengambil kesempatan kekayaan. Ya, yang kedua glory, kita tahu atas kegelamaan mereka, berbangga mereka. Ya kan, kau negara mana kau jajah, aku dapat Malaysia, tanah Melayu, aku dapat Indonesia, aku dapat itu, dapat ini. Kuasa besar ni kan, dengan Jepunnya, merekanya, Jerman dan sebagainya. Mereka berbangga-bangga tuan-tuan kerana dapat membina empire, ya, tentang jajahan mereka. Tu kita jangan lupa. Dan yang ketiga gospel, bagaimana mereka menyebarkan dakwah ataupun menyebarkan agama Kristian. Sebab itu kita pernah mendengar beberapa istilah, termasuklah serani, ya, yang kita dimaklumkan itulah kejayaan orang-orang Kristian yang berkahwin dengan orang Melayu yang asal yang beragama Islam, digelar dengan serani dan sebagainya. Tu dari segi agama kita kena bersungguh-sungguh untuk kita 100% betul-betul merdeka. Sebab sampai hari ini ada setengah masjid dan surau kalau nak kuliah tak berani mic-nya keluar tuan-tuan. Tak berani. Kerana apa tuan-tuan? Mendapat tentangan yang sangat luar biasa. Jadi di atas dasar orang kata ada tolak ansur, atas dasar menjaga sensitiviti dan sebagainya, maka tak dapatlah kita menyiarkan seluruh di kawasan ini secara live. Tapi alhamdulillah gunakan teknologi, ya, gunakan teknologi, ya, boleh kuliah ceramah sampai ke rumah tuan-tuan. Nak tak nak kita ajalah. Kita tangan kita ni kan, tangan kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau kat rumah tak pergi masjid pun tak apa, kebetulan lah. Contoh kat rumah, ya kan? Tapi pegang handphone. Kalau kita cari baik-baiklah. Apa nama? Minimum bila kita tekan handphone, pergi live Makkah contoh. Kita tengok live Makkah. Ya kan? Sekarang pukul 8 lebih kurang, sana pukul 3. Lepas Zuhur nak pergi ke Asar. Kita tengok orang tawaf contoh kan. Di tangan kita. Live Madinah yang sentiasa hadis. Dengar qari-qari yang hebat di tangan kita. Nak dengar kuliah tuan-tuan yang kat rumah. Kalau nak tekan tangan kita. Ada kan telefon sebagai handphone apa nama, TV yang canggih tu boleh dapat live lagi tuan-tuan. Kalau ada Facebook dan sebagainya, kan? Tangan kita lah tuan-tuan kalau nak kebaikan. Kalau tak, kita akan tengok benda-benda yang lara lah. Sebab itu saya pernah sebut tuan-tuan, ya kan, jangan kata ceramah kuliah subuh, kuliah apa sebagainya. Waktu solat apa nama khutbah Jumaat tadi pun ada yang leka dengan handphone. Kan? Tengok Facebook, tengok WhatsApp. Yang paling kacau boleh main game lagi tu. Kan? Dia main game, dia tengok khotib tak habis lagi. Ngeng, khotib lagi. Ngeng, khotib lagi. Bila tanya khutbah apa tadi? Entah. Sedangkan tajuk tadi pun tajuk bagus. Cerita pasal bab scam. Kan? Tadilah yang tak tahulah kat sini tukar tajuk lain, saya tak tahulah. Dia tidak mengambil manfaat. Ada, semuanya di tangan kita lah. Betul lah firman Allah, tangan dan kaki inilah yang besok akan bersaksi dengan apa yang dilakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, insyaallah. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan, tengok sebentar lalu ya. Sebentar lalu mukadimah bab talak saya rasa saya dah sebut dah ya. Cuma saya ingat lupa saya mana tak ingat lah. Sebab bulan lepas saya tak datang kot rasa saya. Ya, rasa saya lah. Minta maaf lah tak ingat ada apa. Okey, secara kesimpulannya tuan-tuan, cerita bab talak ni adalah suatu perkara yang dibenarkan di dalam Islam, ya, ada disebut dalam Quran, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin atau tasrihum biihsan, surah Al-Baqarah 229 ada dalam Quran. Begitu juga ada ayat yang lain, surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq tuan-tuan boleh tengok dalam Quran ayat pertama lagi. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ada tuan-tuan. Surah At-Talaq ada khusus dalam Quran. Surah An-Nikah tak ada.
Kan? An-nisa ada, an-nikah tak ada. At-talaq ada, ar-rujuk tak ada. Al-poligami lagi tak ada. Tapi semuanya ada dalam Quran hukum hakamnya. Ya, tengok betapa Allah memenitik beratkan tentang soal perceraian, dan kalau boleh jangan sampai berlaku, tuan-tuan. Itu je nak pesan. Jangan sampai berlaku. Kalau boleh dipertahankan, pertahankanlah. Ya, usahalah. Tetapi jangan sampai yang orang kata, jangan sampai nasi dah jadi bubur, baru nak minta maaf, baru menyesal, baru menangis-nangis, nak balik semula, rujuk ke isteri dah patah hati, jiwa hancur lebur, ketika itu sudah susah untuk diperbaiki. Kita pun tak boleh buat apa-apa dah. Yang selalu saya cerita sampai peringkat dia kata apa, jangan, ya kita kalau boleh, kalau JKP itu pujuk, berdamai, jangan sampai bercerai kan, kita pujuk lah. Sampai dia kata apa, tak payahlah nak pujuk-pujuk saya, ustaz pun tak payahlah pujuk-pujuk saya dah nekat dah. Bunyi dah nekat dah. Tu dia ada detakkannya. Nak macam mana lagi? Salah sendirilah. Kan? Hidup 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kan? Ada isteri tidak dimanfaatkan dengan, tidak dimanfaatkan. Ada isteri tidak dihargai dengan sebaik-baiknya. Ada suami tidak dihargai suami-samanya. Bila patah hati, jiwa kecewa, ya, perasaan kasih sayang sudah tidak ada, atas nama aja sebagai suami isteri, hakikatnya jauh panggang dari api. Masa tu dah tak boleh buat apa-apa dah. Menangis-nangis, tak boleh buat apa-apa. Kan? Kadang-kadang terpaksa bercerai itu lebih baik. Ya? Itu mukadimah tu tuan-tuan sebenarnya. Ya? Baik, kemudian secara ringkas tuan-tuan, okey, talak itu terbagi segi lafaznya tuan-tuan. Ya? Talak tu dia ada pecahan dia. Pertama, talak yang sunni ataupun talak bid'i. Ya? Talak yang sunni adalah talak yang dibenarkan untuk suami melafazkan cerai ke atas isterinya. Ya, itu talak sunni lah. Contohnya perempuan yang suci daripada disetubuhi, isteri yang perempuan yang tidak ada haid, tidak dah menopause, mengandung, boleh. Itu boleh diceraikan. Tapi ada perceraian yang disebut sebagai bid'i. Ya, bid'i ini dilarang. Kalau dilafazkan, maka hukumnya adalah berdosa. Sebagai contoh, menceraikan isteri ketika isteri period ataupun isteri dalam keadaan suci yang baru disetubuhi. Ya. Itu yang dikatakan talak sunni ataupun talak bid'i. Ya. Dan satu lagi yang disebut sebagai talak bukan sunni, bukan bid'i, itu diharuskan. Menceraikan perempuan yang dalam keadaan apa, contohnya dia tidak disetubuhi lagi, ya, perempuan yang dalam keadaan kanak-kanak yang diceraikan ketika belum datang periodnya, ya, perempuan yang mengandung, sebenarnya boleh diceraikan. Ya. Baik, kemudian ada lafaz cerai yang kena berhati-hati. Ya, masuk dalam bab talak, lafaz cerai itu ada 3 masyhur. Ya. Yang pertama, lafaz secara sarih. Sarih ini tidak perlu niat, asal menggunakan perkataan cerai, talak, divorce atau perkataan yang lain sama maksud, maka dia automatik cerai. Ya. Contohnya suami kata, kalau keadaan kitab ni dia kata, dia kata kat sini, aku ceraikan kau, contohnya. Ya. Aku talakkan kau, ya kan? Kalau bahasa Inggeris, I divorce you, kan? Kalau Jawa, kowe tak pegat ke talak siji, contohnya. Jadi kalau dia tak sebut berapa talak, 1. Kalau dia sebut 1, 1, 2, 2, 3, 3, ya kan? Kalau ada yang mendakwa kata, saya yakin hanya 1. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu, bila mana ada seorang lelaki sebenarnya dah cerai isteri talak 3, kemudian dia seolah-olah macam tidak terima dan dia berkata, saya yakin
saya berijtihad, sekarang masih talak 1 dan dia boleh rujuk. Terkejutlah kita kan. Jadi kalau kes kat macam ini tuan-tuan, di peringkat pengurusan pejabat agama dan mahkamah, biasanya begini, suami isteri bergaduh, bila bergaduh cerai talak 1. Contoh suami kata tu lah, contoh dalam kitab ni kata, aku cerai dengan kau, contoh kan. Jadi otomatik talak 1. Jadi kalau dia menyesal, dia minta maaf, maka dia boleh rujuk dulu, tak ada masalah. Aku rujuk engkau, sebagai isteri ku. Ataupun dia kata, aku rujuk engkau, okey dah tu. Bila datang pejabat agama, kita boleh buat pengesahan rujuk sementara untuk pergi ke disahkan sama ada perceraian itu berlaku atau tidak. Sementara tersebut. Kan? Tetapi kalau sampai talak 3, pejabat agama biasanya akan tolak. Kita tidak benarkan untuk lafaz rujuk sementara sehingga mahkamah memutuskan berapakah talak yang berlaku. Kalau dia walaupun lafaznya 3 tapi mahkamah sabitkan 1, boleh rujuk. Sabit 2 boleh rujuk. Kata talak 3 nak rujuk macam mana? Dia bagi bininya 3 talak terus. Banyak berlaku kan? Banyak berlaku tuan-tuan. Kita jumpa bukan saya tajuk. Saya banyak cerita dengan tuan-tuan. Yang sampai bininya diceraikan talak 10. 10 dia bagi bini dia. Kita pun terkejut tuan-tuan. Mazhab mana dia pakai? Apa dah? Jadi kalau dah macam itu, tiba-tiba menyesal, minta maaf, nak rujuk. Macam mana kita nak rujukkan balik? Perlu disahkan oleh hakim ataupun dalam kitab disebut qadhi. Qadhi itu merujuk pada hakim. Hakim yang putuskan. Ijtihadnya itu dibenarkan. Syarak mengiktiraf. Bukan saya punya keputusan. Bukan. Tengok mahkamah kata berapa. Kalau mahkamah kata 2, boleh rujuk. Kalau mahkamah kata 1, boleh rujuk. Kalau tak 3, buatlah rayuan kat mahkamah tinggi dalam 14 hari. Tengok keputusan macam mana. Nanti kalau kita rujukkan dulu, dia kata, okeylah Ustaz, saya yakin talak 1 ni ada kisah Nabi ni. Kita yakinlah, okeylah kita pun rujukkan dia. Kan? Bila dah dirujukkan, tak pergi mahkamah. Sebab klien saya, klien pejabat agama ni banyak cengkelat. Kepala 3 segi. Tahu tak? Payah diomongi orang dia dikandani. Dinasihati orang gelem, karpet dewek weh. Sampai aku cakap Jerman tuan-tuan. Ditegur tak nak, nasihat tak nak, apa tak nak. Sedangkan yang dia lakukan itu perkara yang berkaitan dengan syariat, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata sabitkan, tak apalah, okeylah, katalah talak 1 sedangkan talak 3. Dia rujuk. Alih-alih tak didaftarkan, duduk bersama isteri, jadi anak lagi. Rupanya bila bergaduh, bawa ke mahkamah, mahkamah sabit talak 3. Siapa nak tanggung dosa dia tu? Apa dah? Sebab tu kena berhati. Sebab tu lafaz yang secara soreh kena berhati-hati ya. Dan tak perlu niat, automatik jatuh. Yang kedua iaitu lafaz secara kinayah. Kinayah ini lafaz yang boleh jadi maksudnya cerai, boleh jadi maksudnya bukan. Ikut niat lah. Kalau kitab ni kata contohnya apa tuan-tuan? Anti khaliyah, kamu bebas daripada aku. Tanyalah bebas maksudnya apa? Kalau kata cerai, cerai. Kalau kata tidak, tidak. Suami dah bohong, tu dia punya pasal. Jawab depan Allah Ta'ala. Sumpahlah kau depan hakim nanti. Ataupun dia kata anti bariyah, kamu berpisah dengan aku. Kan? Tanya niat suami. Kan? Kalau dia kata saya tak ada niat cerai, Ustaz, saya cuma niat pisah bilik je. Sebab dia marah, saya bebel, tidur pun ngigau, aku dibebel, mana boleh tahan kan? Anti bariyah, rupanya bebas. Apa berpisah bukan cerai tapi bebas. Dia kata apa? Asing ya. Ataupun dia kata anti battatun. Kamu terputus dengan hubunganku. Kena tanyalah. Terputus suami isteri ke? Bukan. Terputus telefon je. Contoh. Maka tak sabit. Kata alam kita kata ilhaqi bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Marah dengan bini, ilhaqi ila ahlik. Tu. Ini Jawa campur Arab. Itu berhara kan. Jadi ketika itu kalau ditanya ni apa? Marah je Ustaz, tak ada niat cerai. Tak ada lah. Kan? Ilhaqi bi ahlik. Ataupun dia kata izhabi haitsu syi'ta, pergilah mana kau pergi. Izhabi ila susyita, pergilah mana kau suka nak pergi. Pergilah. Ada niat cerai? Tak ada. Saya geram, sibuk nak shopping 24 jam. Shopping. Tapi shopping mana-mana. Contoh kan.
Kena tanya niat. Ataupun dia kata, habluki ala gharibik, aku bebaskan kamu, anti alaya haram, engkau haram ke atasku. Itu semua ayat-ayat yang memberikan maksud. Kalau secara kinayahnya dengan maksud ayat kinayah ambil maksud kalau cerai, kalau tidak, tidak. Suami bohong tak bohong, itu jawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Saya yakin saya pernah cerita lah. Mungkin dah lama tuan-tuan tak ingat kan. Kalau yang lafaz sore tu jelas. Tapi ada yang lafaznya itu secara kinayah. Tapi kita yakin sangat. Yakin 90% lah. Tak ada kata 100%. Sebab kita mana tahu hati orang. Dia yang tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita yakin bahawa berlaku cerai tu. Kita bertanya, cik cakap betul-betul. Kalau ikut korinah dia, cerita dia, itu isu cerai tu. Tak ada, tak apa. Terpulang, kita petrik je. Kalau cik bohong depan saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Tapi kena ingat, kan? Sebab isterinya tu dah tahu sangat, dia cakap. Kan? Kes macam ni biasa isteri, dia punya confident lain macam. Memang Ustaz, saya ada cakap dengan dia contoh antibariah, kau bebas daripada aku, betul. Tapi saya bukan niat cerai, memang tak ada pun. Tapi simptom dia cakap tu ada. Tapi pernah jumpa perempuan dia kata apa? Alah Ustaz, saya tahulah hati dia tu. Waduh, boleh tahu tu. Jadi aku takut tu. Saya yakin ada cerai. Waduh, lagi ngeri kita tuan-tuan. Hebat dia. Tapi mungkin tu perasaan dia, insting dia. Jadi kita pun tanya, tak mengaku, terpulang lah. Tapi saya kata, kita trik ya. Satu, kalau saya bohong saya tak tahu. Allah Ta'ala. Tapi kalau cik bohong, cik tak rujuk, duduk sama, tanggunglah dosa, saya cakap. Kan? Dan yang ketiga, kalau cik sampai berani bersumpah-sumpah ni, ingat, mainkan nama Allah Ta'ala, boleh kena laknat. Kan? Mungkin lepas ni, kalau cik dah ada cerai, cik menapikan, mungkin cik nanti balik dilanggar dengan bas, hancur kepala, hancur lebur semuanya. Macam dia pun terkelip. Itulah Ustaz, macam ada niat lah. Tukar. Tu perangai klien kita tuan-tuan. Sebab ini kita kena sangat berhati-hati. Sebab ini melibatkan hukum Tuhan. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab saya pernah, kalau detail saya pernah cerita. Sampai pernah berlaku tuan-tuan ya. Cerai, rujuk, cerai kali ketiga. Tapi bila siasat, rupanya cerai yang kedua, ketiga tak sabit pun. Cerai pertama je sabit. Sebab apa cerai kedua tak sabit, ketiga sabit? Rupanya yang dia cerai, katalah tahun ni kan. Yang dia ceraikan bulan 1 tu, memang lafaznya jelas, tapi dia tak rujuk pun. Dia duduklah bersama, ingat suami isteri, berlaku persetubuhan dan. Cerai 2, 3 dan 3. Sedangkan cerai yang pertama sabit, tapi tidak ada dalam edah rujuk. Cerai 2, 3. Mana sabit dia punya cerai yang kedua, ketiga? Tapi dalam soalannya ialah yang dia duduk bersama macam mana? Yang dia bersetubuh dengan suami isteri macam mana? Siapa nak tanggung tu? Nampak tak? Sebab itu bila hak Allah dicabuli, dipermainkan, dipersenakan, kau tunggulah. Allah akan huru-harakan hidup kau. Dan kita gitu. Sebab itu hubungan dengan Allah kita kena jaga. Bukti simple tuan-tuan. Mainkanlah hukum Allah Ta'ala. Kau dapatlah azabnya nanti. Kan? So, kita kena sangat berhati-hati dalam soal ini. Ya, baik. Okey, seterusnya tadi kita dah sebutkan talak sunni, talak bid'i. Ya, sebab tu kalau kat mahkamah, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, ada kes mahkamah tolak satu permohonan, ditangguhkan, bukan tolak, ditangguhkan, tak benarkan lafaz cerai, mengamuk-ngamuk kat pejabat agama, kalau tuan-tuan ingatlah. Ya, dia kata apalah mahkamah rak cuti susah lah, itulah, inilah, tangguh pula. Kan? Lepas tu saya ingat saya yang lakinya pun sibuk nak kahwin lagi dengan orang lain. Contoh. Tapi yang tegang tuan-tuan, budak kita pun dah jam lah. Saya pun panggil, duduk sembang, saya pun cerita, nak mahkamah, dia biasa diam aja. Saya amati ceritanya, dia datang mahkamah, setuju nak lafaz cerai, tiba mahkamah tangguh. Mesti ada sebab. Bila kita tanya, saya kata, mahkamah ada tanya apa-apa? Tak ada, mahkamah tangguh. Bohong sangat tuan-tuan. Sangat bohong begitu. Mustahil. Walaupun kita bukan hakim, tapi hari-hari lah kita, bukan hari-hari lah, istilah kita sentiasa antara mahkamah dan pejabat kontak, bincang, meeting. Kita bincangkan.
Pasti akan mahkamah tanya. Lagi-lagi kalau baru mention case. Akan tanya awak duduk mana, IC awak Johor, awak duduk USJ ke? Betul. Mustautin ada tak? Ada. Alamat mana? Nazir sahkan ke tidak? Betul. Kalau betul mahkamah baru ada bidang kuasa sebab ramai yang menipu. Gitu. Ya, kemudian hakim tanya, betul nak setuju lafaz cerai ya? Kan? Patut saya tanya ada tak? Tak ada, tak cakap apa-apa. Patut saya tanya, puan, hakim ada tanya tak? Puan ada kan suci ke tidak? Ada. Apa macam mana? Puan dah kat suci atau period? Oh, saya sebenarnya period. Kita dah tahu dah. Kalau itu yang dijelaskan mahkamah, kita kata puan tak tahu ke? Saya tak cakap macam itulah. Saya kata puan kena tahu, lebih kurang ayatnya lah, detail tak ingat. Kalau puan dalam keadaan period, mahkamah tidak akan benarkan lafaz cerai sebab dia termasuk bid'ah, haram, berdosa. Sebab tu mahkamah tanggung. Oh iya ke? Ya ke? Oh totok dah semua baru tahu ya ke? Sah tuan-tuan. Yang nakal lagi tuan-tuan, yang nakal lagi. Nak menceraikan isteri yang suci baru disetubui, tak boleh. Bid'ah, haram. Tapi Ustaz tak maji. Maksudnya apa tuan-tuan? Dah jumpa dah. Katalah hari ini Sabtu Ahad kan. Hari Senin dah setuju, dah kontak mahkamah, saya akan dokumen pagi nak buat fast track. Daftar, bicara lafaz cerai terus. Hakim mesti tanya punya, awak suci. Bila awak bersama dengan suami awak? Kalau mahkamah, kalau dia kata, oh malam tadi kali terakhir. Mahkamah confirm akan tangguh. Tak benar kan? Kan? Sebab realitinya begitu kan. Banyak begitu yang besok akan berlaku perceraian. Malam ni apa kata kita 3 round ke 5 round gitu. Abang akan minum tongkat alik extra jos motor, jos kereta, jos ikan apa semua abang makan. Janji 5 round. Contohnya. Faham aku cerita ni? Tak faham sudahlah. Kan? Jadi pemalam guling-guling tuan-tuan. Sudahnya besok hakim tahu. Tak bagi. Tapi ada yang berbohong. Ada yang berbohong. Menyesal sampai pejabat agama menung minta nasihat. Ustaz, sebenarnya Ustaz, masa dia daftar cerai tu kan, sebenarnya Ustaz, saya susah hati. Itulah kau bohong. Hukum syarak kau main, mahkamah kau bohong. Apa dia? Sebenarnya masa hakim tanya saya suci ke tidak, saya tengah period Ustaz, tapi saya ngaku saya bersuci, tak setubuh lagi. Saya kata berdosa, sabit cerai. Sabit. Tapi suami berdosa, puan lagi berdosa, saya kata. Macam mana Ustaz? Taubat. Takkan nak kata, dosa besar, masuk neraka, digigit ular, masuk neraka kau, neraka jahanam, duduk kau selama-lama, mampus kau. Takkan aku cakap dengan klien macam itu. Turun wahyu pula, pejabat agama maki-maki aku, kata dia. Kan? Tapi itulah orang yang dalam keadaan, ialah nak dikatakan jahil, taklah jahil sangat, tapi sukar nak mendidik jiwa untuk taat kepada perintah Allah. Ya? Baik ya, itu cerita pasal cerai, talak sunni dan bid'ah. Ya? Baik, seterusnya bab khuluk, sebentar lalu je tuan-tuan. Khuluk ni tuan-tuan tahu ya, walaupun perbahasan panjang saya dah cerita dah bab khuluk ni. Ya, tapi asasnya khuluk ialah perpisahan perceraian yang dibenarkan dalam Islam melibatkan bentuk tebusan. Dan pada kebiasaannya khuluk ini yang memohon adalah isteri dan suami boleh memohon sekiranya suami isteri ini bersetuju. Ingat tak ingat, lupa tak lupa, saya cerita umum saja. Ya, yang terbaru ni tuan-tuan, dalam saya tak datang sebulan ni, ada kes suami isteri dia bergaduh. Isteri minta cerai benar, suami kata saya tak akan ceraikan, kalau dia nak juga saya nak khuluk. Oh, dia cakap pun macam betul lah, khuluk. Kan. Saya pun tanya, khuluk tuan tahu? Saya tahu. Saya nak tebusan daripada isteri saya. Saya tanya kenapa? Sebab usia perkahwinan saya baru lagi, saya banyak habis duit untuk perkahwinan. Perempuannya saya ingat dia kata, "Habis aku kahwin, kau ingat aku tak keluar duit." Itu dia. Sampai aku tu kasar dah tu kan. Aku pun keluar duit juga. Habis aku nak tebus salah dengan siapa? Itu kan. Okey lah, tak apalah. Saya tengok dah syikok dah. Tak boleh duduk ramai dah. Cuma saya kata, cik nak buat khuluk ni, berapa tebusan? Adalah Ustaz. Saya nak dengar berapa. Nak catat dalam rekod ni. Dalam report ni kita akan nyatakan
suami hanya defendant bersetuju cerai secara khuluk saja. Dengan jumlah sekian. Saya akan nyatakan pertimbangan mahkamah lah nanti. Kan? Dia kata saya nak 34,000. Aku ingat je tu. 34,000. 34,000. Dia kata, boy, banyaknya. Kan? Saya nak tu. Kalau nak, boleh. Dahsyat. Sedangkan kita mengaji khuluk sebelum ini, khuluk jumlah paling bagus sebanyak mana? Sebanyak mas kahwin yang diakadkan. Kalau akadnya 1,000. Kalau 2,000, 2,000 lah. Maksud macam itu. Tapi kalau nak lebih, silakan. Tak ada masalah. Asalkan setuju. Yang saya cerita dulu, ada seorang perempuan, dia berkahwin kali kedua, suaminya muda, kerjanya malas sikit, minta duit bini hari-hari, duit bini business woman, duit banyak, sayang, bagi. Anak dah bagi tahu dah. Alamak, dia bukan nak mak, dia nak duit. Macam tu kan. Mak tengah sayang, cinta, tak apalah. Macam itulah. Sudah-sudahnya terasa betul dia nak duit ni sebenarnya kan. Kena file cerai. Bila file cerai, sayang isteri lah, apalah, itulah, inilah. Lala dia kata, saya cakap ginilah. Tak apa puan cuba tanya dia nak khuluk tidak. Dia kan, khuluk ni apa? Saya terangkan. Kemudian bila dia tanya, dia berhubung dengan saya semula, dia kata apa? Suami saya setuju dengan bayaran 50,000. 50,000 tuan. Puan macam mana? Saya setuju Ustaz, janji lapar cerai dah. Sebab kalau sekali minta 5,000, 10 kali minta dah 50,000 sama je. Dia dah hilang perasaan kasih sayang. Kerana sayang bukan kerana cinta kerana isteri, kerana Allah Ta'ala, tapi cinta kerana harta. Payahlah macam ni tuan-tuan. Cinta kerana harta, duitnya hilang, isteri, suami melayang. Cinta kerana cantik, bila dah tua, dah tak cantik, hilang sayang tu. Ini reality tuan-tuan, reality. Tapi kalau cinta kerana Allah, insya-Allah suami sakit, dia tunggu sayangnya kerana Allah, sayangnya sebagai seorang isteri terhadap suami. Isterinya sakit, tunggu. Macam mana? Sebab apa? Kerana sayang, kerana Allah yang berikan kasih sayang. Sebab itu yang ni kalau sampai part ni tuan-tuan, saya cerita dengan tuan-tuan tahu kan, ada suami isteri setia kasih hingga ke hujungnya nyawa. Dua-dua sakit, isterinya dua-dua umur. Tuan-tuan cuba tengoklah. Tapi saya ingat ni kalau negara kan, kan dia sayang, dah berumur dah, mungkin dah 90 tahun macam tu. Sakit, isterinya dijaga tuan-tuan. Sampai-sampai nak meninggal tuan-tuan, dia pun sudahnya minta juga baring kat sebelah. Kemudian isteri meninggal, tak lama dia pun meninggal. Allahumma salli ala sayyidina. Nampak tuan-tuan? Itu dia. Saya dah banyak cerita dengan tuan-tuan lah. Walaupun berusia, makannya masih ditarikkan kerusi isterinya. Kan? Saya ada cerita yang saya balik program malam tu. Malam, ada MPV dekat Nasi Lemak kapal. Lama dah masa tu. Saya tengok suaminya berusia dah 70 lebih dah tu saya ingat. Dia pergi ke kereta balik. Dia pun cakap-cakap lah dengan saya. Tak tahulah kita tengok je kan. Rupanya saya kan isterinya lah. Anak cucu dah keluar semua dah. Mungkin isterinya penat kot. Saya bayangkan penat tak nak keluar kan. Dipimpin, dipujuk keluar, dipimpin sampai meja makan. Dekat. Saya duduk sini. Saya dudukkan macam mana? Saya duduk sini lah kot. Saya duduk sini, duduk sebelah situ, meja situ. MPV-nya ada sana. Kita nampak lah macam tu. Kita tengok lebih kurang begitu kan. Ya kan? Lepas tu sampai dipimpin, sampai kat kerusi tu kan. Ditarikkan, didudukkan. Lepas tu dia mencini. Ya Allah, sayang kat isteri dia. Nampak? Kita, jom makan nasi. Tak nak. Alah, tak nak sudah. Lantarlah kau. Nanti kalau sakit perut, masuk ke BJ, operate, mati lagi bagus. Cakap bini macam tu. Yelah, sukalah kalau kau mati, dapat insurans kau kahwin lagi dengan janda-janda kaya, lawa-lawa. Jadi gaduh lah tu. Nanti yang besok nak pergi umrah tak jadi tu, bergaduh dekat kapal terbang, suruh patah balik kapal terbang istilah gaya tuan-tuan. Kamu ada, kalau ada bergaduh, pening kepala kita tuan-tuan. Jangan begitulah. Setia kasih lah hujung nyawa, kan bagus begitu. Bagus cerita-cerita orang dulu, cerita-cerita nasyid dulu, kisah lagu dulu, hanya cangkul dan tanah yang memisahkan. Kan viral itu hari kan ada kes. Bukan kes lah, cerita bagus. Isterinya meninggal hampir 2 tahun. Setiap hari suaminya datang ke kubur, duduk, bacakan Yasin. Ya Allah. Hebat tuan-tuan. Sangat hebat. Ya.
Ya, saya banyak kalau kat jabat tu kadang-kadang, cik baru ni saya jumpa juga. Cik nak mohon kan, cik pernah kahwin ke? Ya, saya duda. Cerai ke? Tak, isteri saya meninggal. Saya tengok, minta surat cerai, surat nikah dengan surat mandi isteri. Saya tengok tuan-tuan, dekat 11 tahun. Dekat 11 tahun. Dia isterinya meninggal tuan-tuan, dia tak kahwin ni. Dekat 11 tahun. Saya kata lamanya, biasanya sebelah hari je. Lebih kurang lah. Sebelah hari je. Kan? Meninggal bini, dia mula sibuk. Paling kuat 3 hari, dia berkabung. Betul. Orang lelaki kalau bini mati, fiqah kata jangan berkabung lama-lama ya. Bersedia 3, jangan lebih 3 hari. 3 hari okey, lepas tu janganlah berkabung lama. Makruh lagi, boleh jadi haram ni. Boleh. Nak sedia 3 hari je. Lepas 3 hari ambil borang, jumpa Ustaz Zuhairi, minta sokongan. Lepas tu jumpa saya luluskan. Kahwin lagi, apa masalah? Yang pergi terus pergi, hidup teruskan kahwin lagi. Itu caranya. Azan dah ya. Saya pun memang minta maaf sampai isyak je tuan-tuan malam ni sebenarnya. Sampai khuluk je tuan-tuan. Dapatlah malam ni pengus surat 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah tuan-tuan. Ya, tak apalah tuan-tuan, kita jumpa bulan depan. Kita sambung lagi cerita pasal bab cerai ni tuan-tuan. Supaya kita faham hukum hakamnya, sedikit sebanyak menjadi peringatan kepada kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan. Saya ucap terima kasih. Mohon maaf salah silap saya. USJ 9. Ini 9 kan? 9 kan? 99. Oh, patutlah ramai orang kahwin hari ni. 9922. Ramai orang kahwin tuan-tuan. Ya. Saya hari ni pun nikah dua. Bukan nikah. Nikahkan 2 pasang. Nikah 2 sedap bunyi live bini aku. Apa bang? Tonton tak lain lah, tonton lain lah. Ni tonton lain. Ini tonton hebat. Balik bini cakap, selagi tak kahwin jangan balik. Terbalik ayat dia tonton. Aku je jangan balik kalau kahwin lagi. Ini abang tak balik, jangan kahwin lagi. Salah. Ya, abang tak kahwin jangan balik. Ya. Okey tonton, saya mohon maaf salah silap. Terima kasih. InsyaAllah jumpa di bulan hadapan. Istiqamah duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terima kasih kepada yang merakam, yang menonton. Mohon maaf salah silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.